Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Tengku Nur Adina binti Tengku Muhammad Salim. Nombor matrik P112816. Pelajar PhD jurusan Pendidikan Matematik. Bagi memenuhi tugasan bagi subjek GC 8014, hari ini saya akan berkongsi berkenaan 4 paradigma dalam penyelidikan. Definisi paradigma dalam penyelidikan ialah satu set kepercayaan mengenai sesuatu isu yang berlaku di sekeliling yang memerlukan pendekatan yang sesuai bagaimana isu tersebut boleh diselidiki. Dengan memahami paradigma dalam penyelidikan, ianya dapat membantu penyelidik mengorganisasi pemikiran, kepercayaan dan pandangan dan amalan dalam menghasilkan penyelidikan. Dalam paradigma penyelidikan terdapat 4 jenis paradigma, iaitu paradigma pertama, paradigma positivism, yang kedua paradigma interpretivism, yang ketiga paradigma pragmatism dan yang keempat paradigma critical theories. Tujuan paradigma positivism ialah untuk membuktikan sesuatu hipotesis menerusi bukti yang empirikal, di mana pendekatan yang digunakan di dalam paradigma ini adalah pendekatan kuantitatif. Paradigma interpretivism pula ialah bertujuan untuk memahami dan menyelami budaya, tingkah laku dan sikap secara lebih mendalam. Dan pendekatan yang digunakan dalam paradigma ini adalah pendekatan kualitatif. Manakala paradigma pragmatism pula ialah bertujuan untuk mengetahui hubungan dan kesan serta akibat dalam pembaharuan konteks yang pelbagai, iaitu situasi berdasarkan situasi yang semasa yang berlaku di sekeliling pengkaji. Biasanya pendekatan yang digunakan adalah mixed method, di mana kaedah pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan di dalam pragmatism. Manakala critical theories pula adalah untuk menilai hubungan kesan dan akibat dan kritikan ideologi. Kebiasaannya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kajian yang terdapat dalam paradigma positivism adalah kajian eksperimen, kuasa eksperimen, kajian tinjauan dan kajian korelasi. Manakala kajian yang dilakukan di dalam paradigma interpretivism pula ialah kajian etnografi dan kajian kes. Manakala dalam pragmatism, kajian dilakukan adalah kajian tindakan dan juga DDR, iaitu pembangunan modul. Manakala dalam critical theories, kajian dilakukan biasanya adalah kajian sejarah. Perbezaan bentuk data antara positivism dan interpretivism ialah positivism yang menggunakan kajian kuantitatif, datanya adalah berbentuk numerikal, manakala interpretivism yang menggunakan kajian kualitatif, datanya berbentuk perkataan. Data numerikal dianalisis menggunakan statistik, manakala data dalam kualitatif yang menggunakan bentuk data secara perkataan dianalisis secara deskripsi, iaitu dianalisis secara mendalam.
Saiz sampel bagi kajian kuantitatif iaitu positivism adalah besar berbanding peserta kajian dalam kajian kualitatif iaitu interpretivism, saiznya adalah bilangannya adalah sedikit. Okey. Hasil dapatan kajian kuantitatif dalam positivism boleh digeneralisasi, manakala dapatan daripada interpretivism iaitu kajian kualitatif tidak boleh digeneralisasikan kepada populasi. Perbezaan kutipan data di antara positivism dan juga interpretivism ialah positivism yang menggunakan kaedah kuantitatif dan datanya boleh dikutip melalui ujian, soal selidik, temu bual, pengukuran bukan kognitif dan juga pengukuran alternatif. Manakala interpretivism pula iaitu kaedah kualitatif, kutipan data dilakukan dalam temu bual, pemerhatian dan juga analisis dokumen. Temu bual terdapat 3 jenis temu bual iaitu temu bual berstruktur, temu bual separa berstruktur dan juga temu bual tidak berstruktur. Manakala pemerhatian pula antaranya ialah pemerhatian secara pasif, pemerhatian di mana pemerhati sebagai partisipan dan juga pengkaji sebagai partisipan sepenuhnya. Manakala menerusi analisis dokumen pula, antara kutipan data yang boleh dibuat adalah melalui rekod awam, dokumen peribadi, dapatan video dan juga gambar. Akhir sekali saya akan berkongsikan tentang perbezaan pendekatan induktif dan diduktif dan berkaitan atau hubungan di antara positivism dan juga interpretivism. Apa itu pendekatan induktif? Pendekatan induktif adalah bertujuan untuk mewujudkan pengetahuan baru. Ini biasanya bermula apabila pengkaji mula mengkaji masalah dan bidang yang dipilih. Kemudian data yang diperoleh daripada hasil pemerhatian, temu bual dan juga analisis dokumen dikategorikan dan dijadikan tema. Kemudian teori dapat dibina daripada tema-tema yang diperoleh. Ini menunjukkan pendekatan induktif ini adalah satu pendekatan yang membina teori, dan interpretivism adalah kajian yang menggunakan pendekatan induktif. Manakala pendekatan diduktif pula ialah pendekatan atas bawah, iaitu satu proses pengujian hipotesis untuk mengesahkan teori. Ini dapat dilihat apabila menerusi pendekatan diduktif ini, ianya daripada umum kepada spesifik, iaitu untuk menguji teori. Oleh itu saya dapat kaitkan pendekatan diduktif adalah sesuai dilakukan dalam kajian positivism. Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya hari ini. Terima kasih kerana menonton. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.